Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Harapnya semua sahabat-sahabat semua sihat walafiat lah. Okey, selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada kawan-kawan yang di luar sana, iaitu yang berbangsa Cina lah. So saya pun happy jugalah dapat cuti Selasa dan Rabu. Kan saya baik hari Senin saya tak ambil cuti. Kalau saya ambil cuti dapatlah saya balik kampung. Okey. Pada kawan-kawan yang bercuti, didoakan semoga selamat sampai. So, berhati-hati di jalan raya. Jalan ni padat macam ni jalan. Okey. So, pada pagi ni, sekarang ni pukul 11 pagi. Pada pagi ni, saya nak berkongsi satu perkara yang saya anggap penting, yang mana melibatkan kehidupan saya dan juga pengetahuan yang saya ada. Okey, tajuk yang saya nak kongsi pada pagi ni iaitu cemburu, iri hati dan dengki. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga perkataan ni kan, cemburu, orang putih kata jealous, lepas tu dengki ataupun iri hati ni envy, cemburu, iri hati ni envy. Tapi kalau dengki kalau kita tengok, saya buka kamus kan. Buka kamus dalam bahasa Inggeris ni tak ada, dengki ni tak ada. Okey. Kita rasa tiga-tiga benda ni sama, sebenarnya tak sama. Ini pengetahuan saya sendiri. Okey, kalau kita tengok dari sudut perspektif psikologi, cemburu, dengki dan juga iri hati ni, okay, dia adalah satu karakter. Dia bukan negatif dan juga positif, kita tak kata. Dia satu karakter. Terpulang kepada kita nak bawa karakter tu ke arah negatif ke arah positif. Contoh kalau kita cemburu, cemburunya dia ni badan dia sadu, dia ada 6 ketui buah durian, ulah durian ni kan. Kita cemburu. Jadi benda tu kita lihat sebagai positif. Yang mana kita kena berusaha untuk dapatkan badan macam dia. Bukan senang dia nak dapat. Dia kena jaga makan, dia kena exercise. Orang makan sedap, dia kena makan yang tak sedap. Kan? Susah nak dapat keadaan macam tu. Kalau anak-anak yang mana ada anak-anak lah, anak-anak mengaji pandai, dapat berjaya, dapat beli rumah besar, kereta besar, kita pun cemburunya anak-anak dia pandai. Jadi maksud saya di sini, cemburu ataupun semua karakter-karakter yang ada pada diri kita tu, dia bukan positif ataupun bukan negatif. Terpulang kepada kita nak bawa karakter tu ke arah yang mana. Okey. Jadi kan, apa yang saya nak beritahu di sini, kan, kalau kita tengok orang Islam especially, kita kata apa? Dia kata apa? Li'a dama fasajadu illa iblis. Saya hanya quote lah baru tadi saya tengok dalam internet tadi. Dia kata Allah Ta'ala memerintahkan semua makhluk sujud kepada Nabi Adam, dan semua makhluk sujud melainkan iblis. Iblis ni siapa? Iblis ni penghulu malaikat pasal tu. Okey, penghulu malaikat. Yang mana dia tak mau sujud. Kerana apa? Dia kata, Adam daripada tanah, dia daripada api. Start punca itulah. Kita ni manusia ni patutnya kita duduk dalam syurga tau. Start daripada kejadian tu, Allah melaknat iblis, penghulu malaikat, Azazil masa tu. Dan Allah halau disebab ada cerita Nabi Adam makan buah kan. Dan kita semua dihalau turun ke dunia ni sekarang. Itu kita sejarah lah. Okey. Kalau kita lihat di sini, kan, kalau kita lihat di sini, saya berpendapat semua orang ada pengalaman ni. Sama ada dia mangsa ataupun dia pemangsa. Di sini, apa yang berlaku sekarang ni kita tak sedar. Kita ada tiga, salah satu daripada tiga. Saya sendiri ada cemburu. Saya sendiri ada iri hati dan saya sendiri ada dengki dalam diri saya ni. Sama ada saya sedar ataupun tak sedar. Dulu mungkin saya tak sedar, tapi sekarang ni saya dah sedar. Bila saya sedar, saya pun ada dua keadaan juga. Sama ada saya ni mangsa ataupun saya ni pemangsa. Pemangsa ni maksudnya saya cemburu pada orang. Ini kita cerita yang negatif. Saya cemburu pada orang. Dia ni ada ni kan. Jadi saya cemburu pada dia. Kenapa dia ada macam ni? So dalam masa yang sama menjejaskan hubungan saya dengan dia. Itu lebih kepada negatif. Kepada yang positif ataupun yang satu lagi itu iaitu mangsa,
kita menjadi mangsa pada orang cemburu kita, orang iri hati, orang dengki pada kita. Kalau kita tengok dengki ni kan, masyarakat dengki ni, kalau kita lihat masyarakat keliling kita kan, bukannya orang lain pun, orang yang dekat dengan kita ataupun yang signifikan dengan kita. Kalau kita mempunyai sifat yang negatif, kita ni mangsa, kita benci ke orang tau, kita benci kau. Cuba kita tengok, kenapa aku benci pada dia? Kalau kita tanya diri kita, kita renung balik kan, oh sebenarnya aku benci dengan dia sebab dia ni mulut cakap lepas. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita benci pada dia, bukan ada mulut dia. Sebenarnya kita ada dengki dengan dia, ataupun kita ada iri hati, ataupun kita cemburu dengan dia. Kita kena tengok diri kita lah. Okay? Jadi itu kepada mangsa. Bila saya biarlah dah 46 tahun, setahun ni saya dah 46 tahun kan. Saya hidup 46 tahun ni sebagai bapa, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai kawan, sebagai suami, sebagai hamba Allah, kita katakan. So saya tak lari daripada melakukan kesilapan 3 benda ni: cemburu, iri hati dan juga dengki. Okay? Saya nak beritahu, nak kongsi dengan kawan-kawan, 3 benda ni kan cukup susah untuk saya buang. Mengaji dalam gua ke, pergi betapa Gunung Jerai ke, tak semestinya kita boleh mampu kita keluar. Anak ustaz ke, 4 kali pergi umrah ke, 7 kali pergi haji ke, tiap-tiap hari buat bacaan Yasin di rumah ke, sujud pada Allah Ta'ala minta, belum tentu lagi kita boleh dapat jadi manusia yang orang kata yang tidak ada sifat-sifat macam ni. Okay? So, kalau kita lihat di sini kan, kawan kita yang kita benci pada dia tu kan, kita benci pada dia, kita lihat diri kita sebenarnya, siasat, oh sebenarnya aku cemburu dengan dia, aku dengki dengan dia, aku iri hati dengan dia. Kan? Jadi itu kita sebagai pemangsa, kita rasa kepada orang. Kan? Dalam psikologi, 3 ni kita panggil trait. T-R-A-I-T. Trait. Kita boleh buat ujian lah, tengok dia punya skor, dia punya ni kan, dengan syarat kita jawab ujian soalan tu dengan betul ya. Okey, jadi saya lebih kepada nak berkongsi kita menjadi mangsa. Okey, saya secara sejujurnya saya mengandaikan diri saya ni sebagai saya menjadi mangsa kepada cemburu orang, dengki orang, iri hati orang. Kan, walaupun apa yang aku buat, apa yang salah aku. Jadi benda ni menjadi pertanyaan. Tapi bila kita ada ilmu pengetahuan, kita ada campur ramai orang, kita ada pasangan yang paling rapat, iaitu isteri kita, anak kita, saudara mara kita, mereka dapat tengok kita ni dari pandangan luar. Kita lihat diri kita sendiri, kita tak nampak. Pandangan luar lihat kita. Jadi bila dia melihat kita, dia bagi kan, kita bila kita jadi mangsa cemburu ni tuan-tuan, kita jadi mangsa cemburu ni kan, dia boleh bagi kita down tu. Down, kita tak sedar, kita down. Bila kita down, kita akan ada 3 sifat ataupun 3 masalah. Masalah yang pertama, kita akan ada stres. Okay, stres. Masalah yang kedua, kita akan ada kebimbangan. Kita bimbang. Masalah yang ketiga, kita ada kemurungan. Ini masalah 3 dalam psikologi yang saya belajar lah. So, benda-benda yang melibatkan orang tertrigger, punca-punca dia menyebabkan tingkah laku kita ni boleh berubah. Tingkah laku kita tuan-tuan boleh berubah kita bila kita kena ataupun kita mempunyai sifat tu. Berubah jadi macam mana? Kita jadi makin kerah. Kita jadi makin, mulut kita ni makin lancang. Hati kita ni, kita kalau kita tak jaga kan, kita mudah marah orang, kita mudah dendam orang. Kita tak sedar benda tu, rupanya, inilah kesannya apabila jadi mangsa cemburu, mangsa iri hati dan juga mangsa dengki kepada orang yang sekeliling. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah sekalipun, orang yang dengki dengan dia, cemburu dengan iri hati dengan dia bukannya orang lain. Kita tengok bapa saudara dia, Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kita lihat yang mana masa Rasulullah lahir ni, dia orang sembelih sampai berapa puluh ekor unta, seronok anak saudara dia lahir kan. Tapi bila dah sampai ada surah Tabat, ada abilah habiu wa tabba, tu Allah Ta'ala turunkan surah kepada Abu Lahab tu, dibelenggu kaki dia dengan rantai.
dengan isteri dia. Betapa buruknya sifat cemburu, iri hati dan dengki ni. Kan? Kalau kita lihat ini, kenapa aku ni masalah, aku ni jadi macam ni, aku jadi macam ni, aku jadi down. Tapi kita lihat betul lah, kawan kita yang paling kita sayang, paling kita percaya, dia sifat cemburu dan iri hati pada kita. Dia umpama macam tikam belakang lah. Tetapi tikam belakang tu satu tindakan yang sebenarnya dia hadir daripada sifat tu. Sifat tu datang daripada mana? Datang daripada pemikiran. Cemburu, iri hati, dengki yang negatif ni kan, dia sebenarnya main dalam otak kita. Dalam 3 alam. Alam sedang, alam separuh sedang dan alam tidak sedang. Kita kena tengok kat mana kita tu. Kalau tuan-tuan tak sedang benda ni, yang boleh menyedakkan tuan-tuan mempunyai sifat ni adalah kaunselor dan juga psikologi. Okay, dia boleh lihat, kesan daripada tingkah laku yang klien kita ni adalah datang berpunca dari pemikiran dia. Dan di sini tak sedap benda tu. Kalau kita pergi balik kepada pemikiran tu kan, pemikiran negatif tu, cemburu, iri hati dan juga dengki kepada orang tu kan, dia akan menzahirkan tingkah laku. Daripada pemikiran ni, dia keluar tingkah laku. Tingkah laku dia macam mana? Kau tak perlu datanglah majlis pada malam ni. Sebab kita buat majlis kecil. Sebenarnya itu unsur-unsur iri hati. Dengki kalau kita datang. Saya bagi contoh sebenarnya, supaya tuan-tuan perempuan semua faham. Okey. Jadi, kalau kita kata pemikiran, daripada pemikiran, dia fikir benda tu datang daripada mana? Hati. Di dalam manusia itu mempunyai seketul daging. Yang mana baiknya daging itu, baiklah seluruh amalan dia. Itu maksud saya. Tapi dalam psikologi, kita tak sebut pasal hati. Kita sebut pemikiran. Bila ada pemikiran tu, dia akan dizahirkan melalui tingkah laku. Sama ada dia nak berlakon ke, tak berlakon ke tu, kita boleh tahulah. Kita boleh tahu. Orang tua-tua kita di kampung pun tahu. Ayah kita, mak kita, kalau kita berlakon, dia tahu anak dia belah daripada kecil. Masalahnya dia tak tahu anak kita kan. Tapi ini normal manusia di dalam, orang kata, perhubungan tu. Cuma di sini apa yang cuba saya sampaikan pada pagi ini adalah saya nak bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang keadaan kita yang tidak rasional datang daripada pemikiran yang kita tidak rasional. Kenapa kita rasa macam tu? Kerana kita rasa macam tu, mungkin ada orang dengki dengan kita, iri hati dengan kita, cemburu dengan kita, menyebabkan pemikiran kita tak rasional dan tingkah laku kita pun tak rasional. Kita jadi orang yang marah, orang yang kita kata kita stres, tapi punca ada daripada situ. Sama juga kalau kita seorang pendengki, pencemburu dan pengiri hati yang teruk, kalau kita tak rawat benda ni tuan-tuan, kalau kita tak rawat benda ni tuan, dia akan jadi macam penyakit. Orang beli kereta, kita pun nak beli kereta. Orang tukar lansir keten di rumah, kita pun nak tukar keten rumah. Tapi pokok pangkal dia, segala isu melibatkan perhubungan sesama kita, masalah perhubungan, komunikasi yang tidak berkesan, ataupun gaduh, apa puncanya daripada 3 perasaan ini. Okey, saya tak boleh nak cerita, nak pecahkan apa itu cemburu, apa itu iri hati, apa itu dengki. Tapi yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, cemburu dalam bahasa Inggeris ada jealous. Okey, iri hati ada envy, tapi dengki tak ada tuan-tuan, tak ada. Saya ada kawan sahabat baik saya ada guru bahasa Inggeris. Dia kata hampirlah cari dalam kamus dengki tidak ada dalam kamus. Saya cari sekali lalu macam itulah. Tapi kawan yang lain pun search dekat perpustakaan besar, cari dengki ni. Mak Saleh tak tahu. Mak Saleh tak tahu dengki. Dengki ni yang tahu orang Melayu yang tahu dengki ni. Dan lebih memudaratkan, dengki ni tuan-tuan, dia boleh diwarisi. Kita dengki, anak kita akan jadi super dengki. Cucu kita akan jadi super duper dengki. Okay? Jadi macam mana kalau benda tu ada di dalam diri kita? Yang pertama sekali, saya dah cerita dah pada tuan-tuan. Tuan-tuan auditlah diri tuan-tuan balik. Ada tak benda ni pada aku? Kalau ada, adakah aku ni mangsa? Adakah aku ni pemangsa? Adakah aku ada dua-dua? Kalau kita ada dua-dua, ataupun kita ada salah satunya, kita sedar cukup. Kita sedar, aku ada benda tu. Jadi, aku nak berhenti. Aku nak baiki diri aku. Itu pun sudah memadai. Sebab, perasaan yang ada pada badan kita tu di dalam pemikiran ni, kan dia ada 3 fasa, 3 lapis pemikiran. Iaitu pemikiran sedar, separuh sedar dan tidak sedar. Kalau kita tidak sedar dengan kewujudan perasaan tu, lepas tu
kita bawa dengan bantuan profesional, kita sedap ada benda tu. Dan kita melakukan sesuatu benda tu dengan sedap. Itu merupakan satu kejayaan yang cukup besar ke arah perubahan tingkah laku yang lebih baik. Yang saya suka pakai, modifikasi tingkah laku. Okay? Kebetulan saya dalam kaunselor, saya memegang teori REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. So, dia lebih kepada pemikiran. Kita betulkan pemikiran dia, automatik tingkah laku dia akan betul. Jadi, perkongsian ni, yang saya kongsikan tuan-tuan ni, saya rasa benda ni benda yang penting. Cuma saya tak pandai nak susun. Sebab rakaman nak cakap depan kamera ni kan. Susun secara strategik, secara sistematik. Dan saya kupas. Jadi saya lebih suka, saya bagi idea pada ni, pada tuan-tuan. Tuan-tuan tanya saya, apakah insyaAllah saya cuba jawab lah. Tak lambat, tak cepat, lambat. Saya akan jawab. InsyaAllah saya akan jawab. Lagi tuan-tuan, saya nak bagi tahu lagi tuan-tuan. Benda ni lah sebenarnya menjadi kita, tarik kita, macam kita nak berlari kan. Orang pakai baju berlari ni kan. Kita tak nak berlari, orang duk tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Sebab apa? Sebab kita dah terperangkap dengan keadaan ni. Kita mangsa ataupun kita pemangsa, kita terperangkap. Bila kita terperangkap, apa yang berlaku, kita tidak boleh move forward. Tengok ke depan. Tengok ke depan. Jadi saya harap dengan perkongsian yang ringkas ni, ya, saya mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Jangan ada sifat-sifat macam tu. Dan tip saya yang sangat-sangat saya rasa berguna untuk saya berkongsi untuk ke arah perubahan tingkah laku yang lebih baik, iaitu kita mohon pada Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak memohon pada Allah Ta'ala? Kita nak makan nasi, kita janganlah minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, bagilah aku nasi, Ya Allah. Jangan minta macam tu. Kan? Ini yang saya belajar dengan cikgu saya lah. Dia, kena kita nak minta nasi, kita jangan minta direct. Kita kena minta yang, bila kita minta yang tu, Allah makbulkan yang tu, automatik kita dapat nasi. Contoh, Ya Allah, bagilah aku kekuatan cerdik dah. Bagi aku kekuatan untuk aku rajin cari nafkah. Bila aku dapat cari nafkah, automatik kita dapat beli rezeki lebih, kita dapat makan nasi, dapat beli beras yang elok. Kita minta yang tu. Jangan minta nasi dengan Allah. Dan dengan Allah ni kita jangan minta, bagilah aku bagi rajin. Jangan minta rajin. Minta kepada Allah, Ya Allah, pemudahkanlah urusanku untuk aku mengubah tingkah lakuku ke arah yang lebih rajin. Kerana aku ni pemalas. Mudah-mudahan Allah melihat doa kita tu, Allah makbulkan doa kita tu. Sebab Allah tahu hati kita nak berubah ke arah baik. Dan bila kita sedar tentang kita menjadi mangsa ke arah cemburu orang, dengki orang, dan juga iri hati orang kan, kita rasa sedih sebenarnya. Kita tengok orang yang baik dengan kawan-kawan kita sedih. Tetapi jangan bimbang. Sebenarnya kita telah keluar daripada benda tu. Bila kita rasa benda tu, benda yang paling bagus sekali, jangan buat kat orang macam tu. Sebab menjadi mangsa dan juga pemangsa sebenarnya tidak bagus. Kesannya cukup dalam, cukup pedih. Tetapi nasib baik Allah ada. Kalau Allah tak ada tu macam mana tu kita nak minta tolong tu. Kan, saya suka tajuk ni sebenarnya. Saya suka berkongsi dengan tuan-tuan semua. Sebab saya dapat bercerita dengan bebas. Okay? Saya mengharapkan tuan-tuan doakan saya supaya Allah memudahkan urusan kita semua untuk mempunyai tingkah laku ataupun pemikiran yang lebih baik lah daripada sebelum ni lah. Okay? Kita dapat berubah lah. Semua orang nak berubah. Semua orang nak berubah menjadi lebih baik, lebih bermanfaat. Okay, tuan-tuan. Sekian dulu perkongsian saya pada pagi ni. Saya ada beberapa rancangan juga lah untuk temuduga lagi bukan komando. InsyaAllah tuan-tuan doakan urusan saya dimudahkan Allah. Terima kasih semua. Terima kasih. Semoga klip kali ini dapat memberi manfaat. So, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ramai yang minta kat saya ni, bagi teaser yang penutup. Okey, teaser saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Command and do. Komando.